Assalamualaikum. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa salli wa sallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ja'ul maut wa yatlubul ilma liyuhniya bil islam bainahu wa bainan nabiyyin darajatan wahidatan fil jannah aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma alimna ma rusyida umurina wa a'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, untuk Allah SWT. Syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama solat berjemaah cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana solat itu adalah memisahkan di antara orang Islam dan kufur. Dan solat adalah tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita alim, kita baik, tapi solat itu tanda bahawasanya kita ni hamba dan Allah ialah Rabb pencipta kita. Orang yang tidak sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ni, pasti dia Allah Subhanahu Wa Taala akan susahkan kehidupannya di akhirat. Bahkan kehidupan dunia juga adalah berlandaskan, berdasarkan kepada kepatuhan kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk mengabdikan diri pada aku, untuk mengenalkan diri dia kepada, untuk mengenali aku. Ini maksud solat ni adalah maksud kita dihantar di muka bumi ini untuk mengabdikan diri pada Allah SWT. Moga Allah SWT beri taufik saya dan tuan-tuan berterusan menjaga tentang perkara-perkara berkaitan dengan solat, sehingga tidak ada tanggungjawab ke atas kita untuk mendirikan solat. Maksudnya kalau dah sampai tahap, contoh kata kita hilang ingatan, accident, hilang ingatan, ada tanggungjawab untuk solat? Ada taklif ke atas dia? Tidak ada. Waktu sampai begitu, insya-Allah barulah kita terlepas daripada tanggungjawab kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Adab yang ketujuh ialah adab memakai minyak wangi. Adab ketujuh ialah adab memakai minyak wangi. Di antara adab-adab tatkala memakai minyak wangi ialah, yang pertama, disunahkan bagi kaum lelaki untuk menggunakan minyak wangi yang tampak wanginya. Ini tercium daripada jarak yang jauh dan tidak tampak warnanya. Adapun bagi kaum perempuan, maka sebaliknya. Baik, semua kita menyukai perkara-perkara yang wangi, benda-benda yang wangi ni. Perkara yang wangi, benda-benda yang wangi ni. Sekarang-kadang bukan daripada minyak wangi tadi, perfume, apa sahaja yang wangi, daripada pokok, tumbuh-tumbuhan yang wangi pun menyebabkan kita suka. Dalam kereta pun tak ada wangi-wangian, ambil pokok yang kita suka baunya, letak dalam kereta, kerana menyegarkan minda. Segar minda kita apabila berada dengan perkara-perkara yang baik, yang wangi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tak memakai minyak wangi, tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada aroma wangi dia. Tak pakai minyak wangi tapi dah wangi.
hatta tuan-tuan mulia, darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud, yang mana tertumpahnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana luka-luka yang parah di bahagian rahang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bahagian lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah ketika peperangan Uhud, sehingga tertumpahnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sampai di tempat persembunyian Rasulullah di Bukit Uhud, peperangan di dataran Uhud, tapi Rasulullah lari dalam peperangan tersebut mendekati Bukit Uhud ni tuan-tuan. Di situ tertumpahnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun setelah berlaku peristiwa tersebut tuan-tuan, tempat tersebut yang mana darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumpah berbau wangi. Sampai tempat tu sekarang kalau kita pergi dah di simen. Boleh nampak. Dulu boleh panjat tuan-tuan. Mungkin tahun 2000, awal 2000 masih lagi benda tu masih lagi nampak tempat persembunyian Rasulullah dengan sahabat Talha radhiyallahu anhu yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tinggi di lereng bukit Uhud tuan-tuan. Di situ tumpahnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbau wangi, harum tuan-tuan. Sehingga tempat tu di simen tuan-tuan. Sekarang nampak kalau kita lihat tempat tu telah ditutup permukaannya, tahulah di mana bahawasanya Rasulullah bersembunyi. Tubuh Rasulullah tidak memakai minyak wangi tapi berbau wangi. Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah wangi. Masya-Allah. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah hebatlah, masya-Allah. Jadi sunnah wangian ni wangi-wangian ni adalah satu benda yang kita suka, bukan lelaki sini, bahkan wanita juga adalah menyukai perkara tersebut. Jadi kena tahu adab memakai minyak wangi. Dan kita datang solat memakai atar. Alhamdulillah. Baik. Semalam saya baca satu hadis yang bahawa mafhumnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada mendekati ataupun makan dua jenis pokok. Pokok apa tuan-tuan? Dalam hadis dalam kitab Hayatus Sahabah jilid yang ketiga, bab yang ke-12, bahawasanya Rasulullah melarang kita adab tersebut, adab mendatangi masjid. Apakah adab memasuki masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat daripada memakan dua jenis pokok. Pokok apa? Pokok bawang putih, bawang merah. Tak boleh makan bawang putih, bawang merah tuan-tuan mulia, kerana dia mendatangkan baunya yang tidak menyenangkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahwasanya bauan tersebut boleh dimatikan dengan dimasak. Maksudnya kalau bawang merah dan bawang putih makan sebagai ulam, lepas tu kita pula tak gosok gigi, lepas tu insya-Allah datang kepada solat, bau dia akan menjadi busuk. Dan perkara tersebut adalah larangan, perkara yang tidak disukai oleh para malaikat. Nabi beritahu, aku sering didatangi oleh para malaikat, malaikat tidak menyukai perkara tersebut, maka aku mentinggalkan untuk makan bawang merah dan bawang putih sebagai ulam. Tapi kalau kita masak, maka baunya mati. Dalam hadis beritahu bahwasanya bau tersebut boleh mati apabila dimasak. Kita biasanya masak, kalau kita buat ulam tu dia jadi bau busuk. Begitu juga maksudnya di sini beritahu bahwasanya Rasulullah suka benda-benda yang wangi. Yang wangi, malaikat juga para malaikat juga terkesan dengan wangi-wangian. Dalam majlis pengajian kita, majlis zikir juga digalakkan, adalah satu perkara adalah memakai wangi-wangian supaya melingkungi di antara majlis kita ni adalah para malaikatnya. Kerana para malaikat menyukai wangi-wangian. Tapi kalau kita berada di tempat-tempat yang busuk, maka jelas bahawasanya tempat tersebut telah dihindari, telah terhindar daripada para malaikat. Malaikat jauh daripada tempat-tempat yang busuk. Sama juga masjid pun begitu juga. Kalau tempatnya busuk, maka malaikat pun lari. Bahkan masjid perlu dalam keadaan senantiasa wangi. Kita bakar bakhur ke, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi-wangian.
Kenapa bakhur ustaz tak pakai wangi-wangian? Sekarang kan ada spray-spray. Zaman dahulu tak ada, tuan-tuan mulia. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki benda-benda chemical ni. Jadi Rasulullah menggunakan arang dan dibakar kayu yang ada minyak wanginya. Dinamakan ianya bakhur. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, ada khadim-khadim yang akan bakar tersebut, yang akan mengelilingi Kaabah, kerana itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah masjid dan surau ada juga kan, kalau jemaahnya menyukailah. Kalau jemaah Rasulullah tak selesa, tak boleh juga kan. Jadi itu perkara yang disukai oleh Rasulullah. Apa saja perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sunnah yang perlu diamalkan insya-Allah. Ada orang tanya, ustaz, bakhur dengan kemenyan, Islam tak perlukan kemenyan kan. Bakhur tu untuk mengeluarkan wangian, hanya digunakan arang, kerana zaman dahulu tidak ada chemical-chemical ni yang menyebabkan boleh terjadinya minyak wangi. Baik. Jadi Rasulullah beritahu bahwasanya sunnah bagi kaum lelaki untuk menggunakan minyak wangi yang tampak wanginya, tercium dari jarak yang jauh. Lelaki wangian dia adalah yang bersifat apabila dipakai daripada jauh dapat di hidung. Kita terbalik sekarang. Dan Rasulullah beritahu perempuan tidak boleh begitu. Perempuan minyak wanginya adalah minyak wangi yang tidak keluar baunya. Tidak bau daripada jarak yang jauh. Sekarang kalau lelaki pakai minyak wangi, wangi sangat, dia kata macam perempuan. Perempuan pula pakai minyak wangi yang kalau lalu tu, tuan-tuan mulia, Allahu Akbar, satu shopping mall boleh bau wangian minyak wangi daripada seorang wanita. Itu adalah perkara yang tak sepatutnya. Itu adalah bersalahan dengan adab bagaimana Rasulullah memakai minyak wangi. Inna tibar rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tiban nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu, rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi. Sesungguhnya minyak wangi kaum lelaki adalah yang tampak aromanya dan tidak tampak warnanya. Sedangkan minyak wangi kaum perempuan adalah yang tampak warnanya dan tidak tampak aromanya. Minyak wangi lelaki kalau dicalit, dia tak ada kesan, tapi baunya jauh. Masuk masjid, satu masjid boleh bau daripada seseorang. Sebab tu kalau kita pergi buat umrah, kita bau daripada golongan lelaki tu, orang-orang Arab ni suka wangi-wangian yang mahal-mahal. Lepas tu sebab tu kita tak tahu, nak beli minyak wangi tu tak tahu apa namanya. Kita pergi kedai tanya, apakah minyak wangi yang biasanya orang lelaki Arab suka pakai. Kerana baunya alhamdulillah, satu masjid boleh bau. Lalu je bau. Masya-Allah. Dan sifat minyak wangi tadi kalau dicalit, dia tak ada kesan warna. Dia tak ada kesan warna, tapi baunya kuat. Dan sebaliknya wanita ialah minyak wanginya yang tampak warnanya, ada kesan warna pada minyak wangi tersebut dan tidak tampak aromanya. Baunya tidak. Dia boleh pakai, tapi minyak wangi tersebut boleh dihidu bagi diri dia sendiri, mungkin orang yang yang sekelilingnya saja. Tak adalah sampai naik motor lalu pun motor dah jauh dah setengah kilometer pun bau lagi. Itu yang berlaku. Terbalik. Maknanya kalau berlaku keadaan itu, mereka makan minyak wangi, tapi minyak wangi cara memakai tidak mengikut sunnah, tidak beradab dalam memakai minyak wangi. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kalau nak membaca hadis pun, dia dalam keadaan berwangi-wangian. Dia akan pakai baju yang bersih, terlebih dahulu mandi pakai baju yang bersih, kemudian bakar bakhur, pakai minyak wangi, baru dia baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu begitu. Baca hadis kerana menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis selawat, majlis maulud, majlis hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang sepatutnya kita laksanakan, kita pakai. Waktu mengaji, kita menghafal Al-Quran hendak mencernakan ataupun hendak memberi kesan kepada minda kita untuk menghafal Al-Quran, pakailah minyak wangi. Mujarab, insya-Allah mudah untuk menghafal.
mudah untuk menghafal. Dan cara memakai minyak wangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi di tempat yang ada nadi ni. Di sini. Kerana minyak wangi yang berada di tempat yang ada nadi ni, dia akan keluarkan harumannya yang selama mana lama. Kerana nadi tu akan berdenyut lama di tempat tersebut. Kalau tempat-tempat yang lain boleh, tapi sekejap je hilang. Kat belakang ni ke. Satu lagi tapak tangan pun boleh. Baik. Yang kedua, adab yang kedua dalam memakai minyak wangi ialah membaca doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya pendek, moga kita dapat amalkan. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Boleh tak? Biasa kalau kita boleh tulis Fatihah semula dengan hafalan, insya-Allah dia boleh tulis apa saja dalam bahasa Arab, insya-Allah. Allahumma kama an'amta fazid. Itu rangkap yang pertama. Rangkap yang kedua ialah wala aisha illa aishul akhirah. Yang ini biasa orang dah hafal dan amal. Wala aisha illa aishul akhirah. Wala aisha illa aishul akhirah. Rangkap yang pertama Allahumma kama an'amta fazid. Rangkap yang kedua ialah wala aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, seperti mana Engkau nikmatkan kepada kami, maka tambahkanlah, dan tiadalah kehidupan tu kecuali kehidupan di akhirat. Adapun di dunia ni bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Dan doa ni juga adalah doa yang kita baca kalau kita lihat satu kemewahan kehidupan dunia, bangunan yang tinggi mencangkal langit, apa doa nak baca? Kita tengok huyo jawab macam tu ke? Kita lupa nak puji Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ataupun yang panjangnya wala aisha illa aishul akhirah. Tiadalah kehidupan kecuali kehidupan yang dalam kehidupan akhirat. Itu kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah benar doa ini adalah doa kita ketika kita memakai minyak wangi? Ya, diriwayatkan daripada dalam hadis anna man qalaha inda syammi tibi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang membaca doa di atas Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma la aisha aishul akhirah, tak ada Allahumma wala aisha illa aishul akhirah, maka diampunkan dosa-dosanya tuan-tuan mula yang telah lalu dan yang akan datang. Masya-Allah. Pakai minyak wangi je. Pakai minyak wangi. Kadang kita pakai minyak wangi kerap. Setiap kali keluar daripada tandas, setiap kali memakai baju, setiap kali selepas mengambil wuduk, pakai minyak wangi dengan doa tadi, Allahumma kama an'amta fazid wala aishu illa al-aishul akhirah. Ya, doa tadi adalah doa yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah dengan berdoa. Dan yang ketiga, dalam memakai wangi-wangian berniatlah yang baik tatkala akan memakai minyak wangi. Di antaranya ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Minyak wangi nak pakai kerana Allah. Ada orang pakai minyak wangi sebab nak tunjuk bahawasanya dia mampu beli wangi-wangian. Mampu beli minyak wangi yang mahal-mahal. Itu salah. Tapi memakai minyak wangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala. Orang duduk sebelah pun rasa seronok. Kerana apa? Niat kita tu memberi kesan kepada pemakaian minyak wangi. Jika kita niat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pakai minyak wangi, tak mustahil. Allah murka, maka menzahirkan wangi bau-bau yang busuk walaupun memakai minyak wangi. Kerana pakai minyak atar murah je, sebotol kecil RM2.5. Tapi niat nak pakai minyak wangi ni kerana nak sukakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka haruman tersebut menyenangkan orang yang berdamping dengan kita. Dan
untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk menampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Tunjukkan nikmat, istihzaru nikmah, dan untuk menzahirkan nikmat kepada orang lain bahwasanya Allah SWT beri kepada aku banyak nikmat, dan salah satunya nikmat ialah wangi-wangian dan mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itu yang ketiga. Maknanya berniat dalam memakai minyak wangi itu kena betul. Berniat dalam memakai minyak wangi juga adalah kena betul. Man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamah wa rihu atyabu minal misk wa man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihu antatnu minal jifah. Rawahu Abdul Razzaq fi musannifi. Barang siapa yang memakai minyak wangi semata-mata kerana Allah, maka pada hari kiamat aroma minyak wangi tersebut lebih wangi dari minyak misk. Misk ni apa tu? Dia ada dua minyak wangi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu misk, satu lagi ambar. Ambar ni yang kata minyak wangi yang daripada muntah ikan paus tu. Mahal kan? Dan jumpa benda tu, dia jual. Itu salah satu kata komponen untuk membuat minyak wangi. Mahal. Dan itu juga adalah minyak wangi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu misk, satu lagi ambar. Jadi kalau kita memakai minyak wangi kerana Allah Subhanahu wa taala, di akhirat wangian yang kita pakai itu lebih harum daripada misk itu sendiri. Kalau tidak mungkin sebaliknya lah. Maknanya kalau kita berniat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dan barang siapa yang memakai minyak wangi semata-mata bukan kerana Allah, maka pada hari kiamat aroma minyak wangi tersebut lebih busuk dari bau bangkai. Minyak wangi bertukar bau haruman tadi kepada bau yang busuk kerana niat kita. Masya-Allah. Jadi amalan tu dia memberi kesan kepada amalan tersebut dengan niat. Innamal a'malu binniyat, hanya sahaja amalan itu bergantung pada niatnya. Hanya sahaja amalan tersebut bergantung kepada niatnya. Ada dalam satu buku kanak-kanak pembelajaran tentang taharah. Taharah ni apa? Kebersihan. 3 tempat kebersihan yang perlu kita ambil tahu. Pertama, kebersihan minda. Kedua, kebersihan pakaian dan tubuh badan. Ketiga, kebersihan sekeliling kita. Tempat kita bersolat, tempat kita beribadah, rumah kita, bilik kita. 3. Jadi kalau seseorang itu tadi dia mempunyai minda yang kotor, suka memikirkan benda yang kotor ataupun berniat jahat. Berniat jahat ni namanya dia datang daripada minda yang kotor, yang tak baik. Dia tak melakukan lagi perkara yang jahat, tapi perkara yang jahat telah terlintas di dalam minda seseorang yang tidak baik. Maka itu juga adalah menghasilkan aroma yang busuk. Dia tak buat, contoh kata kawan sebelahan rasa macam nak tendang dia ni, geram sangat, tapi tak buat lagi, tak laksana lagi perbuatan tersebut, hanya terlintas dalam minda, melalui daripada hati yang busuk juga, menyebabkan tuan-tuan mulia daripada pemikiran yang begitu hasilnya aroma-aroma yang busuk. Sebaliknya kalau bersih pemikiran kita, senantiasa fikirkan perkara-perkara yang positif, yang baik kepada orang lain, maka walaupun tak buat apa-apa, hanya terlintas di dalam minda kita, Allah SWT akan hasilkan daripada tubuh badan kita aroma yang menyebabkan orang suka untuk berdamping dengan kita. Orang suka nak berkawan dengan kita. Sedangkan kita tak buat apa-apa lagi, tak melaksanakan, tak membuat pun satu perkara yang baik, cuma terlintas di dalam hati, terlintas di pemikiran kita untuk melakukan perkara yang baik. Allah SWT datangkan kawan-kawan yang untuk menjadi pendamping bagi kita, dekat untuk berkawan dengan kita. Jika sebaliknya seorang yang suka berpikiran yang negatif, Allah SWT akan jauhkan orang lain daripada keliling dia. Kenapa? Dia bermula daripada pemikiran yang bersih. Begitu juga pemikiran yang perkara yang bersih, yang kedua juga adalah pakaian dan tubuh badan. Maka bertambah baiklah, bertambah bersihlah seseorang, dan apabila setelah mandi, menyucikan tubuh badan, dihiasi pula diri dia dengan minyak wangi.
maka berdamping dengan dia siapa? Para malaikat. Masya-Allah. Malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT bercahaya, berdamping dengan manusia yang senantiasa berwangi-wangian. Sekarang ni tak ada tempat yang kalau boleh, di mana saja yang kita berada di tempat tersebut, pastikan tempat tersebut dapat wangi-wangian. Kalau kita berada dalam kereta, kereta dalam wangi. Bilik kita dalam keadaan beraroma yang wangi. Tempat solat kita, surau kita, masjid kita senantiasa wangi. Kerana apa namanya? Kita suka untuk berdamping dengan para malaikat. Kalau tidak, kalau suka duduk tempat-tempat busuk, sebaliknya. Sebaliknya, malaikat akan lari daripada tempat yang busuk, seperti mana Rasulullah SAW beritahu tadi, kan, aku senantiasa didatangi oleh para malaikat, jadi bawang putih, bawang merah ni aku hindarkan daripada memakannya, kerana supaya malaikat senantiasa dapat berbicara dengan Nabi SAW. Bulan Ramadan, Rasulullah membaca Al-Quran bersama, bertadarus dengan para malaikat. Bayangkan tuan-tuan dia, kalau Rasulullah berbuka dengan berulamkan bawang merah, bawang putih, nak ke bertadarus para malaikat dengan Rasulullah? Tak ni. Jadi Rasulullah tinggalkan benda tersebut, kan, maka bersama Rasulullah bertadarus dengan para malaikat. Masya-Allah. Seterusnya, faidatun. Di antara niat-niat yang baik tatkala akan memakai minyak wangi ialah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kedua, untuk mengagungkan masjid dengan menebarkan aroma yang wangi masjid. Terpulang, sama ada bukhur yang biasa kita lihat di Masjidil Haram ataupun yang sembur tu pun boleh. Yang penting dia mengeluarkan haruman, aroma yang baik, yang seronok di hidung. Yang ketiga, untuk mengagungkan kaum muslimin yang berada di dalam masjid, maka berwangi-wangianlah kita. Sebab tu salah satu adab ketika menghadiri solat Jumaat ialah memakai minyak wangi. Kerana apa? Setiap kali tempat ada majlis perhimpunan orang Islam, disunatkan berwangi-wangian, disunatkan mandi, disunatkan memakai baju yang bersih. Supaya apa? Kita tidak menyebabkan orang lain tidak selesa dalam beribadah. Itu Islam. Islam, dia memberi manfaat kepada orang lain. Man yanfa'un nas, barang siapa yang memberi kebaikan memberi manfaat kepada orang lain, Allah SWT akan sampaikan manfaat kebaikan itu kepada orang lain. Untuk mengagungkan kaum muslimin. Apabila kita mengagungkan kaum muslimin dengan memakai minyak wangi, itu adalah yang sepatutnya. Pergi solat Jumaat pakai minyak wangi, datang majlis ilmu memakai minyak wangi, semualah majlis-majlis yang berhimpunnya umat Islam, maka disunatkan untuk memakai wangi-wangian. Yang ketiga, niatnya juga adalah untuk memberi aroma yang wangi terhadap orang yang duduk dekat dengan beliau, dengannya. Seterusnya, untuk menutupi aroma yang kurang baik pada dirinya. Mungkin tak mandi, jadi boleh menutup aroma yang tak baik tadi dengan wangian. Tapi yang terbaiknya mandilah. Sebab tu dalam adab tadi, yang pakai minyak wangi tadi namanya bawah, yang atasnya ialah sunat datang solat Jumaat dalam keadaan mandi. Yang paling afdal ialah waktu hampir hendak pergi ke masjid. Bila yang boleh kita solat mandi sunat Jumaat ni? Daripada selepas subuh dah boleh dah. Daripada sebelah subuh dah boleh dah. Tapi yang afdal ketika hampir nak pergi solat Jumaat. Maknanya kalau kita tak berkesempatan untuk mandi sebelum pergi ke solat Jumaat, mungkin pagi sebelum pergi kerja, itu je peluang kita, pun dah boleh berniat untuk mandi sunat Jumaat. Yang afdalnya adalah waktu betul-betul nak pergi solat Jumaat. Jadi dalam turutan adab tadi untuk pergi solat Jumaat tadi, yang pertama sekali mandi, kemudian baru memakai wangi-wangian. Mungkin yang pertama tadi dah mandi dah pagi tadi, datang waktu tengah hari tak ada nak mandi, keluar bau yang tak menyenangkan, cover dengan minyak wangi tuan-tuan dia. Tapi yang terbaik kita boleh mandi, insya-Allah. Yang seterusnya, untuk menutup agar orang lain tidak menjadikannya sebagai bahan pembicaraan yang disebabkan kerana terdapatnya aroma yang tidak baik dari dirinya. Tak boleh menyebabkan orang lain buat dosa kerana
kesilapan diri kita. Kita yang tidak menjaga kebersihan, bau busuk tu keluar daripada diri kita, orang lain menceritakan keburukan kita, kita penyebab orang lain mendapat dosa. Jadi apa yang terbaik? Tutuplah bau yang busuk tadi dengan wangian. Yang seterusnya untuk memperkuatkan akal fikiran dalam berfikir. Man tabarihu zada aqluhu. Dalam Imam Syafi'i beritahu dalam kitabnya, dalam Ihya Ulumuddin beritahu, barang siapa yang memakai minyak wangi, maka bertambahlah akalnya, bertambahlah kecerdikannya. Jadi wajib tak nak pakai? Kita wajibkan diri kita nak menghafal Al-Quran ni. Waktu bila kita menghafal Al-Quran? Biasanya waktu perdana ni waktu sebelum subuh, waktu di antara maghrib dan isyak, kita nak menghafal tu. Jadi gunakan waktu tu merangsang fikiran kita untuk menambah ketajaman akal kita dengan memakai wangi-wangian. InsyaAllah itu apa yang diberitahu oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang aromanya wangi, maka akal fikirannya bertambah cemerlang. Jangan kita kata tak boleh nak fikir lah. Sebab apa pakai ni, serban berat sangat. Tak, itu bukan. Itu bukan sebabnya bahawasanya kita tak boleh nak berfikir. Baik. Yang keempat, adab dalam memakai minyak wangi yang keempat ialah dianjurkan ketika memakai minyak wangi dengan membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil mutayyib al-habibil mustafa al-muqarrab wa ala alihi wa sahbihi salatan tunnilula biha kulli maqsadin wa matlabin. Apa saja salawat sebenarnya? Apa saja salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dah memadai dalam memakai minyak wangi dengan bersalawat. Yang kelima, tidak menggunakan minyak wangi pada waktu yang dilarang oleh syariat. Di antaranya ialah tatkala masih berihram haji ataupun umrah, kerana hukumnya adalah haram. Bukan dibolehkan, bahkan hukumnya adalah haram. Tak dibenarkan memakai minyak wangi pada ketika itu. Pantang larang. Mungkin kita nak pakai juga, ustaz kata saya biasa dengan wangi-wangian. Nak pakai juga waktu mandi sunat ihram, kita sapu wangi minyak wangi tadi pada badan kita, bukan pada kain ihram, pada tubuh badan kita. Kemudian kita pakai kain ihram, itu je yang dibenarkan. Itu saja yang dibenarkan. Adapun ketika dah memakai ihram dengan niat kita sedang berihram tuan-tuan mulia, pada ketika itu nak memakai wangi-wangian, maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, bila manakah waktunya yang kita tidak dibenarkan memakai minyak wangi? Yang kedua ialah seorang wanita yang sedang menjalankan iddah, iaitu meninggalkan alat kecantikan bagi seorang isteri tatkala suaminya meninggal dunia, kerana hukumnya adalah haram. Hukumnya juga adalah haram. Tinggalkan tempoh masa tu ni 4 bulan 10 hari tuan-tuan mulia, untuk tidak memakai barang-barang kecantikan kerana melalui tempoh iddah. Maksud iddah ni ialah sebenarnya nak menentukan kesucian rahim, supaya Islam ni menitik berat tentang zuriat ataupun nasab. Dikhawatirkan wanita yang ditinggalkan suami, dalam perutnya ada zuriat daripada suami yang sama. Jadi tak dibenarkan memakai bangkai wangi-wangian, supaya apa? Tidak dilamar untuk kali yang seterusnya. Supaya waktu iddah tu, kalau dia mengandung, jelas bahawasanya ini anak lelaki yang telah meninggal dunia, contoh kata. Itu sebabnya, kerana salah satu ilat lah kerana apa, kena ada tempoh iddah. Yang keenam, adab memakai wangian juga ialah tidak menolak pemberian minyak wangi dari seseorang kerana hukumnya adalah makruh, kecuali jika terdapat keuzuran. Bila disua minyak wangi, jangan tolak, kerana hukumnya makruh. Itu adabnya tuan-tuan. Idza urida ala ahadim at-tayyib fala yarudduhu. Urida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tibun qattu faradduhu. Jika salah seorang dari kalian ditawarkan diberi minyak wangi oleh orang lain, maka janganlah menolaknya. Dan ada beberapa alat yang lain yang mana kalau kita disua, di-offer daripada orang lain, maka benda tersebut tak boleh nak tolak. Yang keduanya bantal. Bantal kalau disua, jangan tolak. Yang ketiganya ialah wangian, bantal dan susu. Kalau diberi, maka jangan tolak.
Baik. Yang ketujuh, tidak memakai minyak wangi yang bercampur dengan alkohol ketika akan solat, kerana sebagian ulama berpendapat bahawa alkohol hukumnya adalah najis, dan jika tetap ingin memakainya maka dianjurkan untuk bertaklid mengikut kepada sebagian ulama yang berpendapat bahawa alkohol hukumnya adalah suci kerana terbuat dari bahan yang suci. Dahulu alkohol adalah dicampur dengan benda-benda yang najis. Campur dengan najis, jadi menyebabkan penggunaan minyak wangi pada ketika itu adalah tak boleh, menyebabkan solat tidak sah. Sekarang alkohol yang digunakan ini adalah perkara yang suci. Sebab tu boleh je pakai minyak wangi sejuk alkohol ni. Tapi jelas bahawasanya dia bukan dimasukkan ke dalam alkohol tadi benda-benda yang najis, benda yang suci. Maka disebabkan itu, maka walaupun alkohol, maka boleh dibawa solat. Pakai minyak wangi yang sejuk, spray tu. Kalau rasa tak confident, pakailah minyak atar. InsyaAllah tak ada alkohol. Tapi kebanyakan orang memakai minyak wangi yang alkohol untuk bersolat kerana dia tahu bahawasanya alkohol yang ada dalam wangian tadi bukanlah yang dikatakan najis, tuan-tuan. Yang ke-8, tidak memberi minyak wangi kepada seseorang yang belum menikah kerana dikhawatirkan akan memperkuatkan syahwatnya sehingga mendorongnya untuk bermaksiat. Orang muda, budak muda. Wallahu a'lam macam mana. Kita rasanya tak ada, bagi budak kecil pun tak ada apa, tak ada biasa apa, tak ada, tidak merasakan apa-apa. Jika terasa rangsangan syahwat kepada yang muda ni, maka tinggalkan dari memberi minyak wangi kepada mereka. Yang ke-9, tidak memakai minyak wangi tatkala sedang berpuasa. Nak mendekati puasa, kena tahu bahawasanya di pagi hari tidak dibenarkan untuk memakai minyak wangi. Puasa pagi je, ada puasa malam? Tak ada. Malam nak datang tarawih, nak datang solat maghrib, isyak, maka disunatkan untuk memakai minyak wangi. Tidak memakai minyak wangi tatkala sedang berpuasa kerana hukumnya makruh. Hal ini adalah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Jadi waktu pagi itu waktu yang perlu tinggalkan dari memakai minyak wangi. Nak pakai juga minyak wangi, pakai sebelum subuh. Pakai minyak wangi sebelum subuh, sebelum bermulanya waktu berpuasa. Itu dibolehkan. Tak ada makruh pada ketika itu. Mungkin minyak wangi kita boleh sampai ke petang hari, tak ada masalah. Mana tahu kita terhidu ahli jemaah yang datang masjid yang bau waktu solat zuhur, dia bau wangi. Rupanya dia pakai minyak wangi daripada subuh lagi, minyak wangi tersebut masih lagi berbau harum. Dibolehkan. Tapi kalau dah pukul 10 dah waktu zuhur baru nak memakai minyak wangi, hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut pendapat Imam Bamahramah, tetap disunatkan untuk memakai minyak wangi bagi seseorang yang akan menghadiri solat Jumaat. Walaupun berpuasa, puasa hari Jumaat, bagi pendapat imam ini, puasa hari Jumaat tadi tetap mendapat pahala bila memakai minyak wangi, tak makruh. Tapi mazhab Imam Syafi'i, hari Jumaat pun kerana untuk pergi solat Jumaat pun tetap dihukum sebagai makruh. Kalau dah pagi itu kita berpuasa, maka pakailah malam. Di dalam bulan Ramadan ni minyak wangi dipakai waktu malam. Faidatun, hukum memakai minyak wangi terbahagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama ialah bagi kaum lelaki hukumnya adalah sunat, terutama pada waktu-waktu yang mulia seperti ketika akan solat dan menghadiri majlis ta'lim. Dan bagi yang kedua ialah bagi kaum wanita, hukumnya terbahagi menjadi 5 bahagian. Lelaki satu ni pakai minyak wangi untuk solat, untuk datang majlis-majlis perhimpunan orang Islam, maka hukumnya adalah sunat. Bagi wanita ada 5. Pertama, wajib memakai minyak wangi jika diperintahkan oleh suaminya, iaitu selama perintah tersebut tidak melanggar hukum syariat. Jadi wajib tak? Wajib. Suami kata pakai minyak wangi, pakai. Okay. Yang kedua, sunnah bagi kaum wanita memakai minyak wangi di hadapan suaminya. Maknanya tanpa perintah, dia saja nak pakai minyak wangi, dapat pahala sunnah. Ini bagi wanita. Yang ketiga, bagi kaum muslimat juga ialah boleh, yang ini mubah, di dalam rumahnya. Tak ada siapa-siapa suruh, tapi kerana ianya memakai minyak wangi,
lepas mandi dalam rumah pakai minyak wangi, hukumnya boleh, diharuskan, mubahun. Yang ketiga, menjadi makruh pemakaian minyak wangi bagi kaum muslimat ialah apabila dia menggunakan minyak wangi kaum lelaki. Faham tadi kan? Kita cerita tentang sifat minyak wangi bagi lelaki dan wanita berbeza. Sepatutnya lelaki pakai minyak wangi yang baunya kuat, tetapi muslimat yang memakai minyak wangi baunya kuat, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya yang pakai minyak wangi yang dekat shopping mall kuat-kuat tu rupanya hukumnya makruh, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kena pakai minyak wangi yang tak macam itu. Yang sepatutnya untuk muslimat bagaimana? Baunya tak kuat, tapi ada kesan pada minyak dia. Itu adalah untuk wanita. Jadi muslimat menjadi makruh pemakaian minyak wanginya bila menggunakan minyak wangi yang sifat minyak wangi itu adalah untuk kaum muslimin, macam orang lelaki. Dan seterusnya, menjadi haram pemakaian minyak wangi bagi kaum wanita ialah apabila dia memakai minyak wangi saat keluar rumah. Saat dia keluar rumah dia pakai minyak wangi kerana kaum lelaki yang bukan mahramnya dapat mencium wangiannya, maka hukum dia adalah haram. Satu, kalau dia pakai minyak wangi lelaki, keluar pakai minyak wangi lelaki yang baunya kuat tu hukumnya makruh. Kemudian wangian tadi dihidu oleh lelaki yang bukan mahram. Bukan abang dia, bukan bapak dia, bukan atuk dia, bukan pakcik dia, orang lelaki lain entah siapa-siapa, maka hukumnya menjadi haram. Ini perkara yang perlu kita ambil titik berat. Kadang-kadang kita tak ambil tahu tentang perkara ni. Yang penting wangi bagus. Rupanya anak perempuan kita telah melakukan perkara yang haram dalam bercantik-cantik, tapi untuk lelaki yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan masalah ini dengan keras, sebagaimana dalam sabdaannya, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Masya-Allah. Alhamdulillah. Hadis ni keras, tapi kalau kita rasa-rasa nak menghindarkannya, tinggallah pemakaian minyak wangi luar daripada rumah bagi kaum wanita. Wanita manapun yang memakai minyak wangi, kemudian dia melewati satu kaum agar mereka dapat mencium wangiannya, maka dia termasuk seorang penzina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sampai begitu sekali. Tak berzina pun, tapi memakai minyak wangi semata-mata untuk dihidu baunya oleh lelaki yang bukan mahram. Rasulullah beritahu bahawasanya dia seolah-olah adalah seorang penzina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu sekali. Tapi ini yang sedang berluasa tuan-tuan mulia. Beli minyak wangi rasa-rasa tak apa nak bau sangat, dia rasa ini bukan minyak wangi ni, tak original ni. Dicari yang baunya yang kata kalau masuk dalam lift tu, lift tu akan bau lah, insya-Allah. Dia keluar pun akan bau. Itu yang menyebabkan pemakaian tersebut adalah haram, menambahkan dosa bukan menambahkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ila al-masjid liyujada rihuha lam yuqbal minha salatun hatta taghtasila ightisalaha minal janabah, rawahu Ahmad. Wanita mana pun yang memakai wangi-wangian, kemudian dia keluar ke masjid, datang masjid nak pakai minyak wangi, dengan tujuan agar wangiannya tercium oleh orang lain, kaum lelaki yang lain, maka solatnya tidak akan diterima sampai dia mandi terlebih dahulu sebagaimana dia mandi dari janabah. Solat yang dia datang masjid tu tak diterima, kerana niat pergi solat tadi nak kena pakai minyak wangi, orang lain bau. Jadi solat tadi tidak terima kecuali dia mandi seperti mana dia mandi janabah, maka barulah solatnya diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masya-Allah. Al-Imam Abu Bakar Abdul Rahman bin Syihabuddin menjelaskan dalam mutiara syairnya mengenai masalah di atas. Wanita yang berjalan di samping lelaki yang bukan mahramnya dengan memakai wangi-wangian, maka menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termasuk seorang penzina. Insya-Allah. Jadi minyak wangi ni biasanya mudahlah untuk diamalkan, tak ada masalah. Cumanya kadang-kadang kita melampaui daripada perkara yang sepatutnya. Bagi wanita minyak wangi itu mesti harum sampai kalau naik bas tu seluruh penumpang bas boleh bau wangian tersebut, maka itu adalah perkara yang haram. Jadi wangian ni secara asalnya bahawasanya diharuskan,
dan disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para malaikat. Maka senantiasalah kita menjadi orang yang senantiasa wangi. Dan mungkin kita tidak dapat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana darah Rasulullah juga adalah wangi. Kita tak ada perkara tersebut, itu mukjizat Rasulullah. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan mulia, yang zahir ni tuan-tuan mulia adalah dalam keadaan wangi, supaya kita berdamping dengan orang, walaupun orang bukan Islam, dia rasa bahasanya tenang duduk dengan orang Islam kerana senantiasa dalam keadaan berwangi-wangian. InsyaAllah. Ada apa persoalan tuan mulia? Tak ada. Biasanya orang tanya tentang alkohol lah. Alkohol tu jelas bahasanya boleh tuan-tuan. Alkohol yang diciptakan tu bukan perkara yang najis yang menyebabkan tak boleh bawa solat. Boleh digunakan untuk solat dan boleh sah solat dia, insya-Allah. Cuma pada dahulu kala, benda yang ada dalam alkohol adalah perkara-perkara yang najis, dicampurkan dengan najis, maka pemakaian minyak wangi yang alkohol untuk sembahyang pada ketika itu adalah terlarang. Sama juga, bukannya minyak wangi je, apa saja pemakaian benda-benda yang lain yang digunakan alkohol di dalamnya, kalau ianya alkohol yang bukan najis, maka dibolehkan. Kadang-kadang dia pakai apa? Pakai apa-apalah tuan-tuan ni, dah barang kemas apa? Barang-barang make up wanita yang contoh kata. Dia ambil wuduk tu, lepas tu pakai barang make up wanita untuk solat, maka boleh, tak masalah. Kerana apa? Mungkin barang tersebut kalau pakai ada dia punya alkoholnya, jelas bahawasanya alkohol tersebut bukan najis yang di dalamnya, maka dibolehkan, insya-Allah. Adab yang seterusnya ialah adab memakai cincin. Masya-Allah. Semalam tempat lain cerita tentang cincin. Orang yang pakai cincin lebih daripada satu tidak dibenarkan. Pakai cincin kita seronok tengok orang pakai cincin, lelaki lah pakai cincin. Dia pakai bukan satu, dua. Sebenarnya pemakaian cincin yang dibenarkan hanya satu, tidak lebih daripada satu. Dan Rasulullah memakai cincin yang ada batu, yang mana batunya diterbalikkan, tidak diserlahkan. Jadi kalau menyerlahkan batunya tak ada masalah, boleh. Tapi yang adab yang lebih taqarrub ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah diterbalikkan. Dan Rasulullah memakai cincin hanya perak. Tidak ada cincin yang lain selain daripada perak. Hatta kalau kita nak pakai cincin besi pun adalah perkara yang terlarang dalam Islam. Pakai cincin daripada aluminium juga terlarang. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika seorang sahabat pakai cincin besi. Rasulullah bersabda bahasanya aku terhidu daripada kamu ni perhiasan ahli neraka. Besi ahli neraka. Kerana dalam ahli neraka dipakaikan besi-besi oleh Allah SWT supaya dirasakan kepanasan, kedahsyatan azab api neraka Jahannam. Kemudian sahabat tadi pakai cincin daripada aluminium. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku terhidu daripada kamu ni haruman berhala-berhala. Orang dahulu buat berhala, dibuat daripada aluminium supaya tak karat ke apa macam tu ni. Jadi itu pun dilarang. Jadi benda ni tidak dibenarkan, yang dibenarkan satu je perak bagi lelaki ya. Bagi lelaki, insya-Allah. Itu selingan saja intro saja. Seterusnya insya-Allah adab memakai cincin. Moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang kurang tu atas kelemahan saya. Kita akhiri yang tasbih kifarah dan surah As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.